Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pak Cik Mak Cik Oto Arung yang amat saya hormati, pada hari ini saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan Master First Class dalam bidang ilmu sains politik CGPA 3.97. Saya sebagai pengkritik bebas dan penyelidik bebas dalam sistem ekonomi politik Malaysia ingin memberi kenyataan terbuka kepada seluruh dunia tentang satu topik yang cukup panas dan kontroversi. Siapakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas pilihan raya umum ke-15? Ini adalah satu tajuk perbahasan politik yang sememangnya dinanti-nantikan oleh semua parti politik, oleh semua ahli politik generasi tua, generasi muda dalam menghadapi PRU 15. Saya sebagai hero rakyat, sebagai kingmaker politik generasi baru dalam percaturan real politik Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, saya ingin mengajak 32 juta rakyat Malaysia untuk sama-sama kita membongkarkan dan mendedahkan secara eksklusif rahsia-rahsia paling seram dalam politik Malaysia tentang siapakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Putrajaya selepas PRU 15. Hari ini adalah hari ke-7 banduan Najib menderita dan tersiksa dalam penjara Kajang yang masih tidak dapat pengampunan diraja. Hari ini perbicaraan kes jenayah rasuah Zahid Hamidi terus bersambung dalam Mahkamah Malaysia tanpa ada pengampunan diraja juga. Esok lusa giliran Rosmah Mansor menjadi banduan dan penentuan hidupnya untuk check-in penjara Kajang secara mengejut. Maka, ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita sama-sama membincangkan dan membahaskan secara objektif dan rasional siapakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU 15. Sebelum kita pergi jauh, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, izinkan saya untuk memberi peringatan mesra. Saya di sini memberi syarahan undang-undang, syarahan ilmu sains politik. Saya di sini memberi pencerahan ilmu-ilmu politik tentang percaturan game real politik Malaysia di belakang tabir yang ramai 32 juta rakyat Malaysia tak tahu, yang banyak parti-parti politik tidak tahu. Maka sebagai rakyat, sebagai penganalisis politik bebas, sebagai hero rakyat, sebagai kingmaker politik Malaysia generasi baru yang paling
ditakuti dalam percaturan kuasa Malaysia ini. Saya ingin ingatkan bahawa saya menyampaikan rahsia-rahsia sulit, maklumat-maklumat sulit bukan untuk berperang, bukan nak bergaduh. Jika ada yang nak maki hamun, silakan. Yang mahu bagi pandangan politik sendiri, silakan. Saya tidak halang dan saya tidak larang. Siapa-siapa yang mau tangkap saya lagi, silakan. Saya akan layan sampai jam 3 pagi. Saya akan buka pintu rumah saya. Kalau nak gari, nak dakwa dekat mahkamah pun, silakan. Saya sudah lali, diugut, dimaki hamun, ditangkap, didakwa dalam mahkamah ni. Sebab tugas saya sebagai penganalisis politik bebas adalah memberi dan berkongsi ilmu-ilmu percaturan real politik Malaysia di belakang tabir. Ingat ya Pak Cik Makcik Oto Arung, ini disclaimer. Anda semua nak pilih mana calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia, silakan. Saya mengalu-alukan siapapun nama calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang mahu diangkat oleh Pak Cik Makcik Oto Arung, oleh macai-macai semua parti politik, tidak kira kerajaan, pembangkang maupun bebas. Jadi ini perbahasan terbuka. Kita bertukar-tukar pandangan. Kita bertukar-tukar ilmu percaturan real politik. Di sini kita boleh berbeza pandangan politik, berbeza ideologi politik. Okey? Jadi di sini bukan kita nak buat pertumpahan darah, bukan nak buat huru-hara dalam negara ni. Kita mahu mencari penyelesaian dan mencari jawapan bersama. Siapakah calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Setelah Najib Razak Zahid Hamidi dan Rosmah Mansor check-in penjara sebelum PRU 15. Ya, kita tak perlu tapis-tapis lagi. Tak perlu censorship lagi. Maklumat-maklumat sulit, rahsia-rahsia sulit dalam percaturan real politik Malaysia. Ini adalah masa yang paling sesuai, masa yang paling terbaik untuk kita bersedia memilih seorang Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang boleh menyatukan semua parti politik dalam kerajaan, pembangkang dan parti bebas demi kedaulatan negara, demi menyelamatkan 32 juta rakyat, demi menyelamatkan negara Malaysia yang nyawa-nyawa ikan sekarang. Okey, yang pasti saya ingin terus terang. Najib Razak sudah masuk check-in penjara Kajang sebelum PRU 15. Lepas ini, maklumat sulit yang saya terima sebentar tadi, giliran Rosmah check-in penjara Kajang 1 September 2022, memang secara prospek pintu penjara Kajang terbuka luas untuk Rosmah. Selepas Rosmah, tidak lain tidak bukan, banduan ketiga yang akan menyusul adalah Zahid Ponorogo yang tak lama lagi 87 kes jenayah rompakan, jenayah rasuah beliau akan tamat secepat yang mungkin sebelum TRU 15. So, andai kata yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia membubarkan parlimen hujung tahun ini atau tahun hadapan, maka pejam celik, kita 32 juta rakyat Malaysia dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan. Kita rakyat bersama yang di-Pertuan Agong dan semua parti politik akan memilih dan melantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia secepat yang mungkin. Saya ulang ya. Semua parti politik, tak kira parti politik kerajaan kah, parti politik pembangkang kah, parti politik bebas kah, bersama yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan diakhiri oleh pilihan 32 juta rakyat Malaysia yang diketuai oleh Jufazli Syamat. Kita akan menentukan siapakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia.
Yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Tan Sri Mahyidin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Jufazli Syed Ahmad, tangan-tangan gaib politik Malaysia akan menentukan siapakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia di Putrajaya. Ini memang topik hot and spicy yang saya pun sebenarnya tak mahu bongkarkan. Tapi saya perlu bongkarkan kerana ada ramai orang yang melobi jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia di hadapan Jufazli Syed Ahmad. Saya terus terang, memang ada beberapa pihak yang melobi jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia ini di hadapan Jufazli Syed Ahmad dan 32 juta rakyat. Apabila butang pembubaran parlimen dan butang PRU15 ditekan oleh Agong, oleh Perdana Menteri, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Mahyidin Yassin, oleh Kerajaan UMNO BN Perikatan Nasional, Kerajaan Rakyat di Putrajaya, maka itu adalah tanda-tanda kita rakyat perlu bersedia untuk melantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya mau ketawa ni untuk pilih Perdana Menteri ke-10 Malaysia ni. Saya tahu ada ramai ahli-ahli politik yang mahu jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya tahu semua parti politik berebutkan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia ini. Dalam keadaan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor dijangkakan akan bersama-sama dalam penjara Kajang. Peluang untuk semua ahli politik menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu memang cukup sengit. Ada yang sudah tanya dengan saya bagaimana game ini kita bawa untuk PRU15. Ada ramai pencatur-pencatur kuasa di belakang tabir bertanya kepada Jufazli Syed Ahmad, apa game baru selepas ini? Are you ready? Pakcik-makcik Otok Arung, saya bongkarkanlah nama Perdana Menteri ke-10 Malaysia untuk PRU15. Aku memang perlu bongkarkan. Nama siapakah yang tidak boleh jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia terlebih dahulu? Saya ulang. Dalam senarai dokumen sulit percaturan real politik Malaysia yang baru, kita ada beberapa nama yang kena blacklist, tak boleh jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kalau kita dapat bahaskan nama-nama ini, barulah kita dapat jumpa jawapan. Siapakah calon-calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU15 yang berpotensi untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan 32 juta rakyat Malaysia di Putrajaya. Aku macam kenapa aku ketawa ni? Sebab baru saja tadi saya dapat wahyu politik pasal nama Perdana Menteri ke-10 Malaysia ni. Pasti seluruh dunia terkejut.
Pasti semua parti politik terkejut. Pasti 32 juta rakyat Malaysia terkejut. Okey, kita buat teka-teki dulu. Saya amat yakin dan percaya 32 juta rakyat Malaysia yang berada pada kedudukan atas pagar. Ini saya bukan tanya soalan kepada macai-macai parti politik dalam kelompok kerajaan pembangkang dan bebas. Saya tanya kepada rakyat Marhain di sini, yang atas pagar. Siapakah satu nama yang anda mahu lantik jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Tinggalkan komen sekarang. Aku baca satu-satu sambil aku ketawa. Aku kira sampai 3 ya. Yang macam-macam ni, sahabat Rupas ni, senyap dulu. Aku tahu siapa pilihan kamu tu. Tak perlulah kamu sebut ya. Aku mau tanya rakyat biasa ni. Rakyat Marhain yang atas pagar ya. Siapakah nama yang rakyat biasa mahu lantik jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU 15? 1, 2, 3. Komen sekarang. Macam-macam politik jangan komen. Yang untuk macam-macam politik, round kedua saya tanya, ini untuk rakyat biasa. Muncul kamu, orang-orang kampung, pengundi-pengundi dekat kampung, dekat bandar, komen di sini. Siapa satu nama yang kamu mahu lantik jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU 15? Okey? Bagi alasan sekali kenapa kamu pilih. Jangan sahaja letak nama macam tu. Jangan bagi short name, bagi nama penuh. Okey, saya bagi 5 minit lagi ya. Saya sudah dapat senarai nama tu. Yang dicadangkan oleh rakyat Malaysia. Ramai ni menonton. 700 juta orang. Nama saya janganlah anda calonkan. Tak ada kaitan ya. Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Aku ketawa lah tengok kamu punya komen ni. Wih, 700 bilion menonton ini. Nama saya jangan dikasih masuk Pakcik-makcik Oto Arung. Saya bukan ahli parlimen. Okey, tinggal 1 minit lagi ya. Okey. Masa sudah tamat. Okey, ini adalah nama-nama yang naik ya. Yang disebut-sebut oleh rakyat Malaysia. Nama yang pertama, Tan Sri Mahyudin Yassin. Nama kedua, makin seram lah.
Aku mau kasih bocor rahsia nama Perdana Menteri ke-10 ni. Jangan ada yang sakit jantung sampai pengsan ya. Nama kedua yang disebut-sebut oleh rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini baru calon ya, belum lagi aku kasih bongkar nama yang sebenar ya. Jangan salah dengar. Nama ketiga, Tok Mat Datuk Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO. Nama keempat, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ada tadi komen. Nama kelima, Khairi Jamaluddin. Nama keenam, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, makin sengit tahu saingan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia ni. Nama ke-8, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nama ke-9, Tengku Razali Hamzah. Memang sengitlah otai-otai ni kali. Nama ke-10, ada yang tadi sebut nama Seju Pazli tapi terpaksa disingkirkan nama Seju Pazli ni sebab Seju Pazli tak berminat jadi Perdana Menteri. Okey, jadi itu 10 nama hot and spicy. Tapi Jufazli ni bukan ahli parlimen. Jufazli tak bertanding PRU 15 ya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Jufazli ni ingin diingatkan hanyalah penyimpan rahsia, segala rahsia dalam percaturan real politik Malaysia. Seju Pazli ni hanyalah penganalisis, pengkritik bebas dan tukang ramal-ramal. Itu sajalah kerja Seju Pazli. Seju Pazli ni tukang juru cakap saja. Tak payahlah kau kasih masuk nama Seju Pazli tu ya. Tak ada kaitan Seju Pazli ni dengan jawatan Perdana Menteri. Kita kasih naik dulu otai-otai kita ni yang bersaing secara sengit untuk jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Okey? Jadi kita ada 9 nama tadi. Okey, sekarang aku nak tanya macai-macai semua parti politik. Keluar kamu semua ni. Cyber Troopers Bosku Najib, Cyber Troopers Zahid Hamidi, Cyber Troopers UMNO, Cyber Troopers Parti Bersatu, Perikatan Nasional, Parti PAS, Parti Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, Kerajaan Gabungan Rakyat Sarawak. Keluar kamu di sini ya. Cyber Troopers PKR, DAP, Amanah, Pejuang, Parti Muda, Parti Warisan, mahupun parti-parti bebas yang lain. Ini round kedua. Tadi round pertama aku tanya rakyat biasa ya. Siapa satu nama yang mereka pilih untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Sebelum aku bongkarkan satu nama yang memang dialah paling top antara yang memang 99.99% memang nama dialah yang menjadi pilihan utama tangan-tangan rakyat politik Malaysia untuk jadi Perdana Menteri ke-10. Pak Cik Makcik Oto, saya mau tanya macam-macam parti politik. Ini sangat adil ya. Kita buat survey online kepada semua macam-macam parti politik dalam kerajaan pembangkang parti bebas. Siapakah satu nama yang anda pilih untuk dilantik oleh Jufazli Syih Ahmad jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Boleh senaraikan nama sekarang. Jangan bergaduh ya. Jangan kamu berbunuh-bunuhan bertumpah darah di sini. Jangan kamu risau. Aku bagi peluang. Ramai orang tak tahu kan. Yang lantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia ni ini, Seju Pazli.
Sebab tu Seju Fazli tak mau jadi Perdana Menteri. Aku ni tukang lantik Perdana Menteri ya. Dari PRU 14 sampailah kita tukar Perdana Menteri 3 kali ni. Ramai tidak tahu kan siapa Seju Fazli. Nah, terbongkar sudah. Seju Fazli ni tukang lantik Perdana Menteri by ni. Seju Fazli ni lah perantara kepada Agung, kepada tangan-tangan gaib politik untuk lantik Perdana Menteri di Putrajaya. So, saya bagi 5 minit untuk macam-macam politik. Lobby lah. Calon-calon Perdana Menteri ke-10 mewakili parti kamu. 1, 2, 3. Aku bagi masa sekarang. Macai-macai UMNO, jangan takut-takut untuk komen ya. Jangan jadi CCTV. Bagi tahu saja calon Perdana Menteri kamu siapa. Kalau ada 10 calon Perdana Menteri dalam UMNO tu, kau bagi tahu saja dengan Seju Fazli. Seju Fazli juga yang pilih tu Perdana Menteri tu. Parti Pembangkang, kalau ada 10 nama juga calon Perdana Menteri tu boleh. Calonkanlah. Wah. Meletup ya. Mana penyokong-penyokong Parti Muda ni? Tiada calon Parti Muda. Okey, ada calon dari Sabah sudah. Calon dari Sarawak tiadakah? Calon daripada Malaya ramai. Okey, ada sudah calon daripada Parti Muda. Okey, makin panas, makin menarik barang ni. Parti PAS pun ada. Okey, good. Parti Bersatu Perikatan Nasional pun sudah ada calon. Okey, good. Pusingan kedua ni pun ada nama yang lagi meletup ya. Ada nama baru tercalon. Oh, Pembangkang pun ada banyak calon. Dalam UMNO ni, okey, ada juga nama baru. Ui. Okey, tinggal 1 minit lagi ya. Pakcik Makcik Otok Arung. Okey, daripada Parti Pejuang pun sudah ada. Okey, Parti Sabah lagi ada. Wow, banyak juga calon daripada Parti PKR ni. Wow. Parti DAP, boleh bagi komen, cadangkan satu nama. Parti Amanah pun sudah ada, okey. Okey, GPS sudah ada. Wow, meletup juga calon dia ni. Parti DAP sudah ada. Parti UMNO. Parti UMNO ni macam ada baru 3 nama. Parti MCA, Parti MIC, boleh juga calon. Wih, ada satu nama ni, terlampau famous juga. Okey, Parti Pejuang pun ada lagi. Okey, Parti UMNO tambah lagi. Okey, Parti Warisan pun ada tambah lagi.
Okey, parti PKR tambah lagi. Wow, parti Putra pun ada. Hebatlah. Wow, meletup juga parti Putra tu. Ada calon Perdana Menteri dia. Okey, parti UMNO tambah lagi, kita tambah masa ya. Parti PAS, okey. Okey, Parti Pejuang pun ramai juga. Orang-orang pejuang di sini. Tengok kita punya TikTok. Okey, UMNO bertambah lagi. Macam lain je ni. Parti-parti politik ini memang tak sama dengan yang round pertama tadi nama dia. Tak sama. Wow. Memang betul-betul plot twist lah. Macam-macam parti politik ini. Wow. Memang nama dia lain daripada yang lain. Banyak dia punya nama. Wow. Aku pun terkejut woh. Okey, ada nama baru. Okey. Wow. Masa sudah tamat. Okey. Aku umumkan untuk pusingan kedua ni. Calon-calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang dicadangkan oleh macai-macai semua parti politik. Ini adil lah. Ini memang kita bagi chance untuk semua calon nama Perdana Menteri ke-10. Nama yang pertama ya, yang memang banyak orang pilih ya. Ini bukan lagi keputusan ya, ini bukan lagi yang rahsia sulit tu yang aku kasih bongkar tu ya. Pertama, disebabkan di sini ramai orang PKR, dari tadi aku nampak nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nama yang kedua, Tun Dr. Mahathir. Nama ketiga, Tan Sri Mahyidin Yassin. Nama keempat, Datuk Seri Panglima Shafiee Apdal daripada Parti Warisan Sabah. Nama kelima, Datuk Muhammad Hassan Tok Mat. Nama keenam, Tan Sri Anwar Musa. Nama yang ketujuh, Khairi Jamaluddin. Nama yang ke-8, ada juga yang calonkan Datuk Seri Hishamuddin lagi. Nama yang ke-9, Nurul Izzah Anwar. Nama yang ke-10, Rafizi Ramli. Nama yang ke-11, Hadi Awang. Nama yang ke-12, Peter Anthony. Wow, ini nama baru ya. Ini Peter Anthony ni, Parti Kadazan Dusun di Sabah, parti baru. Nama yang ke-13, Dr. Jeffrey Kitingan daripada Parti Star Sabah. Nama yang ke-9, kita punya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Siapa nama dia tu? Aku kurang ingat, tapi dia terkenal jugalah. Nama yang ke-10, ada yang tadi calonkan nama Lim Kit Siang. Nama yang ke-11, Mat Sabu. Nama yang ke-12, masuk lagi nama calon daripada Parti Putra. Siapa ni? Si Ali tu. Nama yang ke-13, Parti Pejuang Mukhris Mahathir. Nama yang ke-14 daripada Parti Bersatu Perikatan Nasional, Datuk Seri Azmin Ali. Nama yang ke-15, Khairi Jamaluddin.
Ada yang saya tercicir namakan ni Pak Cik Makcik Oto Arung. Boleh tambah lagi komen di sini ya. Jadi ini 15 nama. Saya terkejut, UMNO tidak ada, macam-macam UMNO tak ada sebut nama Ismail Sabri, nama Zahid Hamidi. Nama siapa ni? Ada ramai juga pemimpin UMNO hebat ni. Pemimpin-pemimpin majlis tertinggi UMNO ramai yang hebat. Tok Mat tadi masuk kan? Tok Mat pun famous. Terkejut saya. Okey. So marilah saya pendekkan senarai nama ni ya. Pertama, ini kita berfikiran terbuka ya Pak Cik Makcik Oto Arung, sebab tugas saya di sini ni hanya menyampaikan kebenaran. Kau nak maki hamun aku lepas ni, maki sajalah. Mau bunuh kah, mau bom C4 kah, kau mau tangkap atau kau penjarakan kah, buat je lah apa yang kamu suka. Aku layan satu-satu. Nama yang tak boleh jadi Perdana Menteri, saya terus terang. Pertama, Anwar Ibrahim. Najib Razak. Zahid Hamidi. So ini 3 nama yang amat-amat sukar untuk disenaraikan dan dilantik jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU 15. Sukacita saya ingin maklumkan ya. Berdasarkan rahsia sulit, maklumat sulit, intelligent information dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini, saya tidak nafikan ketiga-tiga pemimpin dan tokoh ini sangat popular, sangat banyak duit, sangat besar kabel dia, berpengaruh dalam Malaysia dan seluruh dunia. Tetapi saya perlu jujur, saya tidak mau bagi harapan kosong ya. Anwar Ibrahim, Najib Razak, Zahid Hamidi memang tidak tersenarai untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU 15. 3 nama ini terlalu ramai dia punya musuh, terlalu ramai dia punya pesaing. Ketiga-tiga nama ini persamaannya adalah banduan. Maka sebab itu tak boleh jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Setuju atau tidak, percaya atau tidak, saya sebagai Kingmaker Politik Malaysia, sebagai jurucakap 32 juta rakyat, sebagai jurucakap generasi baru, saya minta maaf ya, penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar, banduan Najib dan banduan Zahid Ponorogo di sini. Memang 3 nama ni blacklist. Okey. Siapa yang mahu bunuh diri, mahu memaki hamun sebab aku sudah bongkarkan rahsia ni, silakan maki hamun. Okey? Sekarang kita pergi shortlisted 3 nama. 3 nama ya. Yang dipilih oleh Jufazli Syih Ahmad untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya tahu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia, yang berbahagia negarawan ulung dunia Tun Dr. Mahathir, tangan-tangan gaib politik Malaysia, Secret Intelligence Service dalam negara ini dan seluruh dunia sedang menonton ni ya. 3 pilihan nama Jufazli Syih Ahmad
untuk dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU 15. 3 nama ini memang bukan sahaja saya punya favourite, tapi memang ini favourite tangan-tangan kait politik Malaysia. Are you ready? 32 juta rakyat Malaysia, pakcik-makcik Otok Arung, pencatur-pencatur kuasa dalam negara dan seluruh dunia untuk dengar 3 nama ni. Kamu tunggukan nama ni daripada Jufazli Syamat. Okey. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa. Atas nama rule of law. Atas nama semangat Raja Berperlembagaan Malaysia dan kedaulatan negara demokrasi berparlimen Malaysia. Saya ingin mengumumkan secara rasmi 3 nama utama yang akan saya lantik menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Nama yang pertama, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nama yang kedua, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nama yang ketiga, Tan Sri Mahidin Yassin. Saya ulang dan tolong tulis. 3 nama utama yang tersenarai untuk diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU 15. Yang pertama, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang kedua, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Nama yang ketiga, Tan Sri Mahidin Yassin. Anda setuju atau tak setuju? Ini 3 nama calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia yang mendahului game percaturan real politik Malaysia di belakang tabir. Saya tahu masing-masing akan memperdebatkan 3 nama ini. Anda boleh bincangkan dan perdebatkan. Anda setuju atau tak setuju? Ini memang pilihan kingmaker politik Malaysia. Kalau esok lusa kita bubarkan parlimen, kita buat PRU 15, tidak ada lagi calon Perdana Menteri ke-10, jika agung semua parti politik dan tangan-tangan gaib politik Malaysia, tangan-tangan gaib politik seluruh dunia tanya saya lagi lepas ni, 3 nama itulah yang telah sebentar tadi saya bocorkan. Nama yang pertama tu Dr. Mahathir Mohamad, nama yang kedua Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, nama yang ketiga Tan Sri Mahidin Yassin. Okey? Jadi ini terpulang kepada 32 juta rakyat. Dan ini menjadi rujukan kepada majoriti rakyat untuk mengundi parti politik mana pada PRU 15. Kita perlu bersikap realistik, kita perlu bersikap pragmatik, kita perlu tahu sebagai rakyat macam mana nak main game real politik di belakang tabir demi menjaga kedaulatan negara Malaysia dan demi menyelamatkan negara Malaysia. Jika kita tersalah melantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia, dia ada risiko yang perlu kita bayar. Pertama, ekonomi negara Malaysia bankrupt. Kedua, kedaulatan negara tergadai. Ketiga, sistem politik Malaysia hancur. Keempat, 32 juta rakyat Malaysia hancur kalau tersalah pilih Perdana Menteri ke-10 Malaysia.
Saya tahu dari segi sentimen politik, persepsi politik, pemikiran politik, kita semua masing-masing ada selera politik masing-masing. Anda nak undi UMNO, PAS, Bersatu, Pejuang, PKR, DAP, Amanah, Parti Sabah, Parti Sarawak, Parti Warisan, Parti Muda, ini adalah pilihan masing-masing Pak Cik Mak Cik Oto Aruf. Tetapi saya ingin terus terang secara jujur. Dalam keadaan banduan Najib sudah 7 hari menderita dalam penjara Kajang. Dalam keadaan lepas ini Rosma 1 September, dikatakan akan check-in penjara Kajang terus, tidak ada rayuan lagi. Zahid Ponorogo tak boleh lagi bertanding PRU15, hilang jawatan Presiden UMNO. Zahid Ponorogo dijangkakan akan kalah semua kes jenayah rompakan dia, akan dihantar sebelum PRU15. Nama yang tadi saya sebut tu, itulah pilihan tangan-tangan rakyat politik Malaysia di belakang tabir untuk diangkat jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Siapa nama-nama itu saya sudah sebut tadi ya, saya ulang buat kali ketiga. Pertama tu Dr. Mahathir Mohamad, kedua Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ketiga Tan Sri Mahyidin Yassin. So untuk round terakhir, kamu pilihlah antara 3 nama shortlisted ni yang dipilih oleh Jufazli Syahmat. Saya menghormati suara rakyat di sini. Kamu pilihlah 3 nama ni yang telah disenarai pendek oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia, oleh tangan-tangan rakyat politik seluruh dunia. Ini 3 nama utama yang confirm pendahulu utama untuk jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU15. Saya bagi masa 10 minit. Komen sekarang banyak-banyak. Biar semua tangan-tangan rakyat politik seluruh dunia, tangan-tangan rakyat politik Malaysia nampak kamu punya komen ni. Semua boleh pilih antara 3 nama ni ya. Ini memang sangat-sangat sahih. 3 nama ni memang favorite ya. Yang tadi kena blacklist tu pun betul. Memang kena blacklist. Saya minta maaf ya. Dari lubuk hati saya tak boleh paksa untuk lantik Najib Zahid Anwar jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. 3 nama ni paling realistik lah. Otai-otai yang masih hidup, bernyawa, yang belum nyanyuk lagi ya, yang masih berbisa. Tu Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Tan Sri Mahyidin Yassin. Nama itu disusun bukan berdasarkan ranking ya. Ia disusun secara rawak. Kamu pilihlah satu nama supaya saya boleh mesyuarat dengan tangan-tangan rakyat politik Malaysia ni untuk kita ready lah PRU15. Komen sekarang. 3 nama saja ya. Tu Dr. Mahathir, Tan Sri Mahyidin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Siapa yang tak mau buat pilihan tu tak apa, diam saja. Yang mau buat pilihan tu komen banyak-banyak supaya tangan-tangan rakyat politik baca komen korang. Bagi alasan sekali 3 nama ni. Aku sudah bagi hint. Siapa Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Anwar Ibrahim tak cukup sokongan ahli-ahli parlimen ya untuk jadi Perdana Menteri ke-10. Memang susah. Lagi satu dia ni ada sejarah hitam. Okey? Wow. Wow, wow, wow. Wow. Komen banyak-banyak. Jangan komen syok sendiri ya. Aku sudah bagi tadi senarai nama tu terang-terangan. Aku bagi clue 3 nama ni. Memang pilihan tangan-tangan rakyat politik Malaysia dan seluruh dunia ya. Apa ni? Botak baru jadi Perdana Menteri. Tak ada, botak tak ada dalam senarai nama. Minta maaf ya, Anwar Ibrahim tidak ada dalam senarai. Kita buka buku baru ya. Politik ni kita bercakap pasal sekarang.
Bukan yang masa lalu. Kita bercakap pasal sekarang dan masa depan ni. Ini politik. Wow. Ada satu nama yang paling banyak jadi pilihan di sini ya. Saya terkejut ya. Wow. Wow. Nama ni memang power ya. Berdiri bulu roma aku baca komen korang ni. Ramai juga orang pilih nama dia. Wow. Memang sengit ya jawatan Perdana Menteri ke-10 ni. Okey, dalam pemilihan jawatan Perdana Menteri ke-10 ni kita tak boleh calon satu orang saja ya. Kita memang kena ada banyak calon, sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau 5 orang tu tak realistik lah ya. Kalau 3 orang baru nampak real. Sengit ni weh. Memang sengit. Okey, sudah jumpa. Pilihan rakyat Malaysia. Ini bukan jawapan saya ya, ini pilihan anda semua ya. Berdasarkan kaji selidik online. Wih, 2 nama ni paling banyak diundi. Sebelum saya sebut 2 nama ni, ingat ya dalam percaturan real politik Malaysia ni kita ada plot twist. Iya. PRU 15 ni ada banyak plot twist. Okeylah, tak apalah, saya umumkanlah ya 2 nama yang teratas. Berdiri bulu romaku. Mau sebut nama ni. Ini undian online ya. Saya belum lagi bongkarkan satu nama yang memang Perdana Menteri ke-10. Okey? Nama yang pertama, ranking 1 ranking nombor 1 ya, yang paling banyak orang undi selepas kita shortlisted 3 nama tu. Ini undian online. Undian netizen-netizen ni belum tentu mencerminkan keputusan PRU 15. Kita hanya memperdebatkan dan membahaskan ya, jangan salah sangka ya. Kita memperdebatkan dan membahaskan, kita sama-sama berfikir. Saya ingin mengajak pakcik-makcik Oto Arum berfikir secara real politik berpijak di bumi yang nyata ya. 3 nama pilihan tangan-tangan rakyat politik Malaysia, tangan-tangan rakyat politik seluruh dunia, 3 nama. Ismail Sabri, Muhyiddin, Tun Dr. Mahathir. Ranking nombor 1 setakat ini ya. Ini kaji selidik online dalam TikTok. TikTok ni ada yang ramai sebut nama Tan Sri Maidin Yassin. Nah. Ya, saya juga terkejut. Tan Sri Maidin Yassin rupa-rupanya ramai peminat dia dekat TikTok ni. Wow. Nama yang kedua, ini memang tok guru segala guru politik dekat dunia ni. Inilah sifu politik Malaysia ni. Tidak lain tidak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Sekarang tiba masanya untuk saya ingin mengumumkan satu nama tunggal
berdasarkan wahyu politik, berdasarkan secret information. Pemimpin ini dijangkakan jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Nama tersebut adalah sudah bersediakah kamu ni? Ini sahih dan benar ya. Nama dia ni naik di belakang tabir Percaturan Real Politik Malaysia. Sebab orang ni memang hebat mencatur politik. Walaupun dia ada kelemahan dan kekurangan, nama ni memang sangat-sangat mengejutkan seluruh dunia. Are you ready, Pak Cik Makcik Otok Arung? Okey, secara eksklusif. Ini buat kali pertama ni ya. Sebab kita dah nak dekat PRU15. Kalau anda nak ubah nama Perdana Menteri ini adalah pilihan rakyat, bukan pilihan saya. Saya hanya menyampaikan update terkini Percaturan Tangan-Tangan Gaib Politik Malaysia yang sangat-sangat menggemparkan seluruh dunia. Plot twist nama Perdana Menteri ke-10 Malaysia selepas PRU15 adalah ini bukan pilihan saya ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Ini pilihan Tangan-Tangan Gaib Politik Malaysia. Kita sudah shortlisted 3 nama, kita shortlisted 2 nama. Secara real politiknya. Jeng, jeng, jeng. Ismail Sabri Yaakob disebut-sebut menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam percaturan kuasa PRU15. Saya ulang. Ismail Sabri Yaakob antara nama favourite yang dicalonkan oleh Tangan-Tangan Gaib Politik Malaysia untuk jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. So, saya bagi pilihan kepada 32 juta rakyat. Anda sokong atau tak sokong, ini sebagai rujukan PRU15. Apa yang pasti 3 nama tadi itu memang favourite lah. Jadi pencabar utama untuk Ismail Sabri ni, saya ingin ingatkan ya kepada seluruh rakyat Malaysia. Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Maidin Yassin tetap menjadi pencabar utama untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk PRU15. Jadi, sebagai timbang taranya, kita akan menghormati pilihan rakyat pada PRU15. Anda nak undi UMNO, Bersatu, Pejuang, PAS, Perikatan Nasional, PKR, DAP, Amanah, Warisan,
Parti Gabungan Rakyat Sabah, Parti Gabungan Rakyat Sarawak, parti-parti pembangkang lain, Parti Muda, Parti Bebas, Parti Putra, GTA. Ini adalah pilihan demokrasi 32 juta rakyat. So pandai-pandailah anda menunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Memang keputusan ini boleh diubah. Kalau anda tidak suka dengan rahsia-rahsia sulit ni, berusahalah untuk ubah takdir ini, itu pilihan masing-masing. Kalau anda nak sokong Ismail Sabri, undilah Ismail Sabri dan UMNO. Kalau anda undi Tan Sri Mahyidin Yassin, undilah Bersatu dan Perikatan Nasional. Kalau anda undi Tun Dr. Mahathir, anda undilah Parti Pejuang GTA tu pada PRU 15. Kalau anda tak minat dengan nama-nama ni, nak ubah takdir juga, nak ubah percaturan tangan-tangan politik, bolehlah undi parti lain. Sama ada Pakatan Harapan, Warisan, Muda, parti-parti politik yang kesukaan anda semua. Tidak ada masalah. Tetapi saya perlu berterus terang ya, Ismail Sabri disebut-sebut menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dan sememangnya Ismail Sabri tahu pencabar utamanya adalah Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Sememangnya peluang Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin jika mereka boleh mencipta sejarah kemenangan PRU 14, jika tiba-tiba UMNO BN kalah PRU 15 lagi, memang peluang Ismail Sabri perlu membuat pakatan politik dengan parti-parti politik lain. Ya. Jadi begitulah ya. Tun Dr. Mahathir Tan Sri Mahyidin Yassin kalau berpeluang menjadi Perdana Menteri ke-10 perlu buat pakatan politik. Mana-mana parti politik yang bertanding PRU 15 secara bersendirian amat sukar untuk bentuk kerajaan bersendirian. PRU 15 kita akan bentuk kerajaan perpaduan. Tidak ada satu parti politik pun yang boleh menang majoriti tipis pada PRU 15. Saya terus terang ya, semua parti politik tak boleh bentuk kerajaan secara tunggal macam dulu-dulu. Jadi rakyat Malaysia keluar mengundi. Kita buat pesta demokrasi jika Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia bubar parlimen hujung tahun ini atau tahun depan. Tapi dengar-dengar pilihan raya ni memang tidak dipercepatkan ya. Dilambat-lambatkan. Sebab ada beberapa hal penting perlu diselesaikan. Iaitu kes Mahkamah Rosmah Mansor, kes Mahkamah Zahid Hamidi, kes Mahkamah perompak-perompak lain dalam UMNO. Kes-kes jenayah rompakan melibatkan parti pembangkang. Ada juga ya. Jadi ini kita perlu selesaikan terlebih dahulu. Nilai ringgit hari ini jatuh lagi ya. $1 telah mencecah RM4.49. Kemarin RM4.47 untuk $1. Memang teruk sekarang kita ni. Politik kita tidak stabil. Memang sangat-sangat tak stabil. Kedudukan negara dari segi ekonomi politik, nyawa-nyawa ikan. Harga barang, inflasi negara Malaysia kekal mahal dan merosot dia punya inflasi tu makin tinggi. Sebentar tadi diumumkan lebih 4%. Beberapa bulan lalu hanya 2% sahaja. Kita punya ekonomi politik memang goyang. 3 nama ni memang berpeluang jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia.
Ismail Sabri, Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Saya sebagai Kingmaker Politik, saya ingin kongsi waktu kita lantik Perdana Menteri ke-7 Malaysia setelah tumbangnya Najib. Waktu itu saya telah memberi kenyataan terbuka malam keputusan PRU 14. Tun Dr. Mahathir, kita bagi chance buat kali kedua jadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Dan ketika itu, Agung buka pintu istana untuk Tun Dr. Mahathir angkat sumpah waktu malam. Waktu krisis politik perebutan jawatan Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Anwar Ibrahim, Tan Sri Mahyidin Yassin, Tengku Razali Hamzah, Tun Dr. Mahathir, akhirnya yang dipilih oleh Agung dan tangan-tangan rakyat politik Malaysia adalah Tan Sri Mahyidin Yassin. Waktu lantik Perdana Menteri ke-9 tu pun, saya dihubungi oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia, pencatur-pencatur kuasa yang cukup powerful. Saya dihubungi melalui mesej, Jufazli, sekarang ni kita ada satu nama, Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Ismail Sabri. Adakah anda setuju, Jufazli? Okey. Saya cakap mana-mana Perdana Menteri boleh jadi PM ke-9. Saya tidak ada masalah dengan Ismail Sabri. Lantiklah Ismail Sabri. Akhirnya Tan Sri Mahyidin Yassin, Tun Dr. Mahathir, yang di-Pertuan Agong, ahli-ahli parlimen, pilih Ismail Sabri. Waktu tu yang bersaing Syafiee Apdal, Tengku Razali Hamzah, Anwar Ibrahim. Okey. Anwar Ibrahim boleh jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia, tidak ada masalah. Semua ahli parlimen boleh jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Siapa-siapalah anda nak calonkan. Tapi di belakang tabir ni, tangan-tangan rakyat politik Malaysia ada senaraikan 3 nama Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Mahyidin Yassin dan Ismail Sabri. Tapi yang menjadi sebutan ni, yang mendahului di belakang tabir Ismail Sabri. Kalau UMNO kalah, nama Ismail Sabri boleh dikejar oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Mahyidin Yassin. Jadi kita lihat siapa yang berjaya buat penyudah PRU 15 nanti Memang kali ini jawatan Perdana Menteri ke-10 jadi rebutan pakcik-makcik Otok Arung dalam keadaan Najib Zahid Rosmah dan beberapa pemimpin UMNO meringkuk dalam penjara Kajan dan penjara Sungai Buloh. Anwar susah jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, sangat susah. Sebab tangan-tangan rakyat politik Malaysia tak mahu Anwar jadi PM ke-10. Ini real politik. Benda ni sudah lama saya tahu. Tapi ialah cara kita untuk kasih faham rakyat ni dengan cara begini sajalah. Sebab itu saya sebagai penganalisis politik bebas, pengkritik bebas, update percaturan politik Malaysia ni hari-hari. Politik Malaysia ni sifatnya mudah berubah, fleksibel. Apa yang kita nampak depan mata tak sama dengan apa yang berlaku di belakang tabir. Jadi jangan hanya baca surat kabar ataupun laporan-laporan berita palsu. Saya ni meramalkan Najib Razak check in penjara Kajang hari Selasa. Betul-betul berlaku saya ni pun antara pemain utama yang melantik Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Saya ni pun antara pemain utama di belakang tabir yang kasih tumbang kerajaan Najib Razak, Rosmah Mansor Zaid Amidi, PRU 14 lalu. Jadi fikir-fikirlah siapa yang kantoi hancurkan saya tu, kalau tiba-tiba nama tu digugurkan jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, masih ada peluang untuk minta maaf masih ada peluang untuk buat negosiasi. Sebab akhirnya si Jufazli lah yang lantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia tu. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang paling ditakuti dalam percaturan real politik Malaysia. Yang mana rakyatlah yang menentukan Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU 15. Checkmate. And game over. 100 kali. Bosku, jumpa lagi rakyat Malaysia dan jangan lupa keluar mengundi PRU 15. Terima kasih.